sebab dia pendek. Alright, tapi ini yang dulu punya format, okay? Ini bukan format baru. Okay, jom buat. So, soalan ni kita tengok dulu, kita kena cari the important information dulu. Okay, kita baca soalan, kita kena cari D besar. Demand is very important. Dekat sini kita tengok D besar adalah, okay, sekejap. Okay, kat sini dia ada bagi tahu APSB ni buat filter annual demand. Annual demand itu adalah D besar. So 200,000 and then dia ada bagi apa lagi? Charge RM10 ni apa? Charge for ordering cost. Okay. And then kita ada apa? Kita ada holding cost. Untuk ordering cost RM10. Okay, itu adalah S. Holding cost atau carrying cost adalah H. 50 sen. And dia suruh kira apa? Dia suruh kira Q. Okay, berapa jumlah kita nak order ni sekali order. Okay. So kita buat keluar information tu. Alright, dekat sini kita dah nampak dah. So D 200,000. Okay. Nanti ada soalan, you highlightkan. So you tahu apa yang nak pakai. S RM10, H 50 sen. Selalunya S ni lagi tinggi pada H. Kalau tak tahu mana satu S, mana satu H kan. S is always higher than H. Sebab S ni termasuklah transportation cost yang nak hantar, dia punya documentation dan sebagainya. H ni rendah sebab apa, dia menyimpan aja dan selalunya menyimpan harga untuk per unit. Okay. So kalau alamak Umi yang mana satu S, mana satu H, saya tak ingatlah nama dia, tak apa. Selalunya S ni yang besar daripada H. Okay. Alright, so boleh tak kita kira Q? Boleh. Guna formula mana? Kita guna formula 2ds over H punca kuasa. Formula ni ada dalam formula sheet. Okay, so you refer kat situ nanti. So sekarang kita dah ada D besar, S besar, H pun dah ada. So boleh tak cari Q? Boleh. Right? So kita masukkan semua information yang ada. Okay. Alright, information yang ada. So kita dapat berapa? Kita dapat 282.42. Ingat, kita tak boleh guna point sebab dia benda kita cakap pasal benda kat sini. So kita kena round up, always round up walaupun dia 282.1. Okay, so kena jadi 2829, right? Okay, next question. Q kita dah solve. So every time nak call, nak order berapa? Order sebanyak 2829. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebab apa? Kita berdasarkan kiraan, bukan kita suka-suka. So patut order adalah 2829. Sebab kita dah ambil kira apa? Kita dah ambil kira demand, kita dah ambil kira kos menyimpan dan kos untuk order. Okay. Sekarang kita nak kira total cost. Kalau ikut formula kat sini, dia nak dua pula. Dia nak annual holding cost dengan total ordering cost. Apa tu sebenarnya? Sebenarnya itu adalah daripada formula TC ni. Formula total cost. Mana datang formula total cost ni? Ada dalam kita punya formula sheet. Okay. Untuk model pertama, model EOQ biasa. Okay. Dia menggunakan TC yang ini. Sebab kita ada 3 model of TC nanti. Sebab dia ada model pertama, model kedua, model ketiga. So sekarang ni Umi ajar model pertama. So kalau dapat soalan, baca untuk guna model yang mana. Sebab kita ada 3 model kat sini. Okay. So model pertama, kita tengok. So kali ni dia nak asingkan. So maksud dia apa? Kalau TC ni dia adalah gabungan annual holding cost dengan total ordering cost. So sekarang dia nak separate je. Formula mesti sama. Okay. So apa kita buat? Kita kira yang untuk annual holding cost. So kita masukkan dalam formula. Okay. Dia punya formula adalah Q over 2 darab H. So Q kita dapat 2829 bagi 2. H tadi 50 sen. So kita kira, dia nak minta asing. So kita kira je lah asing. So dapat 70725. Okay, now dia nak total ordering cost. Yang mana ni yang kat belakang ni. Okay, kalau kat belakang ni, kita masuk je dalam formula. D dah ada annual demand 200,000 bahagi dengan Q 2829 and darab dengan S. S iaitu RM10. So total cost kita dapat 706.96. Okay, kalau soalan tu minta total cost, total inventory cost, apa kita buat? Kita campur je dua-dua.
Okay. Soalan ni dia saja nak tengok you faham tak? Dalam total cost tu ada apa komponen dia? Komponen dia yang pertama adalah annual holding cost campurkan dengan total ordering cost. So kita boleh gabung dua, kita akan dapat total inventory cost. Sebab tu 3 markah je, very simple. Okay, so far okay? Alright? Alright. Okay, so kita buat soalan pertama. Okay, now kita nak buat soalan kedua. Dalam slide yang sama. Okay, next. Okay, so far ada soalan tak? Clear ke tidak? Boleh. Boleh, okay nice. Clear. Clear Alright. So, kita buat soalan seterusnya. ABC Food, dia jual produk. First kali kita cek annual demand. Sebab kena ada annual demand. Kalau tak ada annual demand, dia kita jam. Okay. Kalau dia bagi demand in monthly, jadikan annual, maksud dia yearly. Kalau dia bagi sajalah soalan nak confuse kat you kan. Dia bagi demand per month. So apa you buat, you convertkan jadi demand per year. So darabkan dengan 12. Dalam penyertaan Q, kita perlukan demand setahun. Kita tak guna bulan Okay, so kita jumpa annual demand kat sini 5,000. And then kat sini dia ada bagi RM6.40. RM6.40 ni apa Price. Maksud dia satu kotak dia beli cereal tu RM9.40. Okay, tak apa. Kita tengok je dulu. Mana dia punya S. Okay, carrying cost ni apa? Carrying cost ni sama maksud dengan holding cost. Tapi dia bagi dalam percentage lah. Dia tak bagi dalam harga. So dia kata carrying cost ataupun kos menyimpan adalah 25% of unit cost. Unit cost tadi berapa? RM9.40. So dia suruh kita kira. Dia tak bagi direct. Okay. So soalan ni dia susahkan lagi. Maksud dia H tu cari sendiri. Dia tak bagi. Yang tadi dia bagi RM50. Soalan ni kata H cari sendiri berdasarkan 25% daripada harga produk tu. So harga produk ni tadi dia bagi RM6.40. Jom kita cari S. Ada tak ordering cost? Yes, ordering cost ni yang 25 kat RM25 ni. Okay. Lepas tu dia tambah lagi new supplier offer sekian-sekian. Oh yang ni macam soalan lain ni. Ni macam soalan part 3. So kita buat soalan 1 dengan 2 dulu. Okay. So kita keluarkan information yang diperlukan. Cari D besar. D besar sini 5,000. Okay, dalam annual demand. Tak perlu nak convert apa-apa lagi. And then, okay, tadi dia bagi price RM6.40. S dia kita dah jumpa dia bagi RM25. Okay, H ni tadi dia kata 25% of the price. Dia tak bagi direct. So apa kita buat? 0.25 darab price satu kotak tu. Satu kotak tu dia bagi RM6.40. So H kita adalah RM1.60. Dia suruh kira kan, nampak? Okay. So boleh tak kita kira EOQ? Kira Q boleh sebab kita dah cukup semua bahan-bahan dia. Okay, D besar ada, S dah ada RM25, H kita dah kira iaitu dia bagi 25% of the price. So kita dapat RM1.60. So buat apa? Kita masukkan je semua. Okay, 2 darab 5,000 darab 25 bagi dengan RM1.60 dan punca kuasa kita akan dapat 395.3. Ingat, ini benda. So you have to round up. So jadi 396. Okay, kita dah jawab soalan pertama. Soalan kedua tanya, total cost. Yang ni dia nak TC semua. So kalau TC semua, kita kena guna formula yang penuh lah. Sebab dia tak minta asing-asing. Soalan yang pertama tadi, dia minta asing-asing. So yang ni, kita kira penuh. Okay. So kita kira yang guna yang TC ni. Sebab kita dah kira Q. Q dah ada cantik dah, 396. So masukkan saja, H dah ada, demand ada, S ada, Q ada. So kita akan dapat 632.47. Kalau Umi asingkan dulu. Umi tak campur semua dulu. So that I know that. Pasal tak? Annual holding cost ni dia macam balance dengan dia punya ordering cost. 31623 dengan 315. Dia tak lari. Dia macam dekat. So it's indicator that okay, jawapan ni betul lah kita guna teori yang Q ni. Kalau kita nampak satu besar satu kecil macam tak balance kan? Sebab kalau kita tengok graf, sebenarnya kita nak balancekan holding cost dengan kita punya ordering cost. Okay. So kita dah jawab soalan
Kedua iaitu total dia RM632.47. Okey, itu kos dia kita simpan dalam setahun tau. Kita beli 396 setiap kali call. So dalam setahun kos yang terlibat untuk menyimpan dan order RM632.47. Harga ni awak masukkan nanti dalam harga nak jual nanti. Make sure awak jual nanti awak masukkan harga ni nanti. So awak tahu. So awak tak rugilah sebab kosnya telah dibayar oleh harga yang awak jual. Okay. Sekarang kita buat part 3. Part 3 ni dia kata masuk pula apa tu? Supply baru. Dia kata okey. Kita bagi you harga RM6 RM6 je. Tapi you kena beli RM3,000. Lepas tu macam kita dengar tu untung tau 40% tu tak? Kita dengar macam untung tapi kita kena tengok kos dia. Berbaloi tak kita beli RM3,000? Kita tak ikut yang RM396 tu. Sebab kita nak akan harga 40% untung tu. Untung tak kita sebenarnya? Mari kita tengok. Kadang-kadang kita ni hanya tengok dekat dia punya price saja. Sebab ikut logik, memang untung 40%. Tapi kos penyimpan tu, adakah kita untung? Mari kita kira. So jangan make decision dulu. Kalau orang ada offer, okey macam ni. Kita supplier baru, kita bagi je murah 40%, tapi you beli RM3,000. You tak boleh beli kurang. So kita pun dengan berfikir macam, beli je lah RM3,000 simpan. Tapi kos tu berbaloi ke tidak? Let's see. Okay. So datang supplier baru ni nak pujuk kita. Kita nampak macam untung. Tapi kita kata nanti I kira dulu. Sebab I punya lecturer dah ajar. You jangan pandai-pandai nanti. Kata untung let's kita kira dulu. So kita pun kira. So kali ni apa yang berubah? Q kita tak boleh letak 396 dah. Q kita jadi 3,000 sebab apa? Dia kata beli 3,000 baru dapat harga RM6. Okay. Tak apa, kita kata. And then apa lagi berubah? Kita punya price dah berubah. So H kita berubah sebab H dekat sini cakap 25% of the price. So sekarang price kita dah jadi RM6. So kita kira balik H. H tadi jadi RM60 sebab 25% daripada RM6.40. So now kita kena kira 25% daripada RM6. So kita dapat RM1.5. Nampak macam murah. Okay, tak apa, kita kira total cost. Okay. So kita buat apa? Kita masukkan dalam TC. Okay. Di sini still sama, cuma Q tadi nampak. Q kita jadi RM3,000. Q RM3,000 bagi 2. Okay. H holding cost tadi RM1.60 jadi RM1.5. Campur RM5,000, demand still sama. Okay. So, macam ni cursor. Okay. So, kat sini D over Q. Q kita RM3,000. Ingat sebab kita janji nak beli RM3,000 dengan dia, tak boleh kurang. And RM25 sama. Dia kata ordering cost tak berubah. So, kita tengok cost dia. Okay. Dekat mana cost yang menggila naik? Dekat sini. Cost untuk holding cost. Annual holding cost dia terus naik menggila sebab kita kena beli RM3,000. Kita tak boleh compromise. Dia kata you nak RM6, you beli RM3,000. So nampak? Cost dia punya ordering cost memang kurang sebab dia tak order banyak kali. Tapi menyimpan dia sangat tinggi. Total dia adalah RM2,291.67. So, awak nak beli kat supplier baru ke awak stay dengan lama? Lama kan? Sebab apa? Kos awak menyimpan setahun hanya RM632.47. Tapi sebabkan awak tamak ke harga RM6 tu, awak rasa awak akan untung. Tetapi actually kos menyimpan awak akan naik. Sebab awak simpan lebih daripada yang sepatutnya. So, apa nak jawab dekat supplier yang baru ni? Tak apalah. You baliklah, kita stay dengan supplier lama walaupun dia offer kita RM6.40. Nampak tak? Tak semestinya kadang-kadang harga murah berbaloi untuk kita simpan banyak. Kadang-kadang kita tak perlu pun simpan banyak sebab kita kena berdasarkan demand kita. Sebab demand kita setahun RM5,000 sahaja. Why we want to simpan banyak? So, okay ke tidak? So, comment. I want to see some comment. Okay. Clear, comment. Okay. So, faham tak kenapa kita tak tukar supplier walaupun dia offer kita RM6? Yes, sebab apa? Sebab kos. Kos akan meningkat, kos menyimpan. Kita tak perasan. Nampak secara mata kasar betul kita untung terjimat 40%. Tetapi menyimpan is a no-no. Sebab dia jadi RM2,000 kos untuk simpan RM3,000 barang. Okay.
So better lah kita stick, beli je lah 396 every time kita order walaupun banyak kali dalam setahun. Tetapi awak tak rugi. Ha. Okay. So far nampak tak kenapa Q ni sangat penting? Kalau awak tak tahu Q awak akan beli barang ikut hati. Ataupun bila awak beli barang tak konsisten, sebab awak tak tahu annual demand awak berapa. Awak main beli je. Kadang-kadang kalau beli benda yang bersimpan lama tak apa. Just imagine awak beli benda yang cepat rosak. Contohnya telur, butter. Kan benda-benda yang let's say awak nak raya ni nak buka sayur, betul benda-benda ni. So kita tak tahu. So you kena ada Q awak. Berapa banyak awak nak sepatutnya beli. Tu orang kata berniaga secara bijak. Bukan berniaga secara hari ni kita beli 2 kilo lah, lusa kita beli 20 kilo. Macam tu. Tak boleh sebab kita tengok demand kita. Mana datang demand ni kita buat forecasting. Okay, nampak tak? Topik-topik ni berkait. Forecasting juga kita guna untuk location. So forecasting ni dia adalah main sumber untuk banyak benda. Untuk orang buat decision. Okay, sumber untuk orang buka kilang daripada dia juga. And sumber information nak beli barang pun daripada forecasting juga. So forecasting ni sangatlah penting. So awak punya data forecasting kena betul. So awak pun boleh menganggarkan berapa banyak barang nak beli sekali order. Okay, imagine ini satu barang. Kalau kat kilang, kita ada banyak parts. So imagine kita kena kira Q ni untuk setiap parts yang ada. Imagine kalau awak pasang kereta, pasang motor. Pasang basikal lah, benda simple. Berapa banyak Q nak kena kira Q untuk tayar, Q untuk pedal dia, Q untuk seat dia. Semua tu awak akan kira. Sebab apa nak tahu sekali order berapa you nak order daripada supplier awak. Tu penting dia Q ni. Okay, nampak je simple tapi it's very important supaya awak tak tertipu macam tadi beli harga murah tapi sebenarnya kos menyimpan sangat tinggi. So itulah cerita dia pasal EOQ ni. So far okay? Okay Umi. Alright. Itu saja untuk hari ni. Next hari Rabu kita buat POQ pula. Model kedua. POQ ni special sebab dia ada kena dengan komponen. Dia formula dia lain sikit. POQ. So you need to tengok video, nanti Umi bagi link sekejap lagi rasanya. Link tu akan keluar. So you akan tengok untuk POQ. Okay. So untuk topik ni you master the calculation dah cukup dah. Yang teori-teori tu tak payah sangat lah. Tengok calculation. So EOQ model pertama, POQ model kedua dan quantity discount model ketiga. If you master tiga-tiga ni, soalan test keluar apa you boleh jawab. Alright. So I think that's all for today. Kita start recording dulu.